Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini atau petang ini sekali lagi dengan izin Allah kita dapat bertemu di sini ya. Kita akan menyambung semula huraian hadis yang berkaitan dengan amanah, iaitu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirul aminus saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Yang maksudnya peniaga yang amanah lagi benar akan bersama-sama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang saleh. Kita dah sama-sama mendengar betapa pentingnya sifat amanah ini terhadap diri seseorang, sama ada beliau sebagai seorang suami ataupun seorang isteri, sama ada seseorang itu menjadi usahawan ataupun peniaga, atau apa juga jawatan yang disandang oleh seseorang itu. Sama ada jawatan itu memang jawatan semula jadi, suami isteri kan semula jadi selepas kahwin, atau jawatan sebagai bapa dan mak pun semula jadi, tak ada orang lantik, ada anak jadilah bapa, jadilah mak, atau jawatan datuk dan nenek itu pun tak perlu dilantik oleh sesiapa pun, tak perlu dianugerahkan oleh sultan, memadailah kalau dapat cucu, jadilah kita sebagai datuk dan juga sebagai seorang nenek. Ala kulli hal, yang penting apa juga keadaan kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri atau sebagai seorang datuk ataupun nenek, kita mestilah melakukan amanah ataupun beramanah ketika kita menjalankan tugas kita sebagai seorang insan jadi itu adalah satu perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita mengenai dalil-dalil yang kita boleh dapat dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlaku amanah, ialah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang baik, yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Jadi dalam ayat ini terang menjelaskan bahawa kita disuruh sampaikan kewajipan kita kepada orang-orang yang diamanahkan oleh Allah untuk kita menyampaikannya, terutama kepada ahli keluarga kita lah, itu yang paling utama sekali sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Suami ada hak, ada tanggungjawab dan ada hak yang sepatutnya diterima daripada isterinya. Isteri kita pun dia ada tanggungjawab dan ada hak yang semestinya diterima daripada kita. Anak-anak kita pun dia punya tanggungjawab dan dia juga ada hak terhadap hak daripada diri kita. Jadi kalau kita hendak hidup dalam keadaan aman dan damai, tenteram, segala hak yang dimiliki oleh pasangan kita hendaklah kita tunaikan. Umpamanya seorang isteri itu bukan saja hak dia untuk mendapatkan nafkah dari segi lahirnya, umpamanya makan minum, tempat tinggal, pakaian, tapi di waktu yang sama juga seorang isteri juga berhak untuk mendapat pimpinan daripada suaminya. Ini termasuk hak yang dimiliki oleh isteri, dan ini termasuk hak atau kewajipan yang mesti dijalankan oleh suami. Jadi kalau umpamanya lah kita hanya setakat memberi makan, memberi minum kepada isteri kita atau kepada anak-anak kita hanya setakat menyediakan rumah dan pakaian kepada mereka, tapi kita tak membimbing agama kepada mereka,
Dan ini adalah satu kesilapan dan kesalahan besar bagi kita. Sebab nanti kalau besok kalau isteri kita dapati tak beribadat, kita jangan salahkan diri dia saja, salahkan diri kita kerana kita tak suruh dia beribadat. Kalau isteri kita tak menutup aurat, jangan salahkan diri dia yang tak menutup aurat, tapi salahkan diri kita kerana kita tak mengajar dia ataupun tak memberi peluang kepada dia untuk belajar, untuk mengetahui tentang adab dan sopan untuk kepada adab dan sopan pakaian terhadap seorang wanita. Kalau dia umpamanya tak bercampur dengan masyarakat pun, jangan salahkan dia, salah kita juga kerana kita tak membiasakan diri dan tak menggalakkan diri untuk bercampur masyarakat. Jadi maknanya kewajipan kita terhadap isteri kita itu besar. Bukan setakat makan minum saja. Makan dan minum tu mungkin tak begitu susahlah. Kita bekerja, dapat gaji, kita beri kepadanya, dia bolehlah berikan, gunakan wang tu untuk belanja makan dan minum serta pakaiannya. Tapi pimpinan tu, bimbingan agama, bimbingan akhlaknya, inilah yang paling penting yang mesti kita utamakan dalam diri isteri kita. Jadi kalau kita tak utamakan, tak memberikan bimbingan yang sewajarnya kepada mereka, kalau mereka tak betul, kesilapan itu adalah datang daripada kita sendiri. Begitulah juga seorang suami isteri pun, dia ada tanggungjawab dalam rumah tangganya. Dia mestilah memastikan bahawa suaminya tu, segala keperluan suaminya tu dipenuhi. Sebagai seorang isteri, dia mestilah sedar akan tanggungjawabnya. Kalau terutama kalau suami itu bekerja dan dia kerja di rumah, dia mesti ingat suami bekerja keluar daripada pagi sampai petang, setengah suami daripada pagi balik malam, penatnya tak usah kira lah, tak usah cakap lah. Kemudian bagaimana problem-problem yang dihadapi di tempat kerja dengan orang bawahannya, orang yang seangkatan dengannya, dengan orang atasnya, itu semua masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang bekerja. Jadi dalam hal seperti ini, kebajikannya di rumah perlulah diambil berat oleh suami, oleh isteri. Walaupun bukan tanggungjawab dia yang mewajibkan untuk dia masak ataupun minum atau menyediakan atau membasuh pakaian, tapi oleh kerana dia menjadi isteri, kebajikan suaminya itu mestilah dibantu, ditolong. Kalau dia menolong, tentulah dia akan dapat pahala dari Allah SWT. Bukan itu saja, apabila dia tolong, dia akan dapat merasakan kebahagiaan dan rasa kasih sayang daripada suaminya. Jadi dengan lain perkataan, bila Allah SWT memerintahkan kepada kita agar kita menunaikan amanah kepada yang punya hak, jadi itu adalah satu perintah yang wajib kita tunaikan, dan faedahnya bukan kepada orang lain, tapi faedahnya kepada diri kita juga dan isteri kita. Bila kita sebagai suami dan isteri menunaikan kewajipan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima hak tersebut, maka mereka tentu akan merasa puas hati, senang hati dengan hak yang kita berikan kepadanya. Dan bila mereka merasa puas hati dan senang hati, tentu mereka akan merasa kasih dan sayang kepada kita. Begitulah ajaran Allah SWT kepada kita. Setiap sesuatu yang diperintah tu ada faedah dan ada manfaatnya kepada kita kalau kita benar-benar merenung dengan baik dan dengan mendalam. Tapi kalau kita tak merenung dengan baik dengan dalam, jadi itu apa nak buat. Dan dalam ayat tersebut mengatakan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Ini terutama bagi orang-orang yang menjadi hakim lah. Tapi kita di rumah pun, ataupun kita ni semua sebagai hakim juga. Sebab ada kadang-kadang keputusan-keputusan yang perlu kita buat. Lebih-lebih lagi kalau kita jadi ketua keluarga sebagai suami lah. Suami, sebagaimana kita ketahui, Tuhan dah tetapkan kita ni sebagai pengurus, pengetua, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atau pengurus ataupun pembimbing kepada orang perempuan, iaitu terutama kepada isteri. Jadi apabila kita menjadi seorang pemimpin, kita juga maknanya membuat keputusan terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Jadi bila kata kita nak buat keputusan, maknanya kita akan jadi hakim. Bukan hakim dekat mahkamah, dekat mahkamah syariah ke, mahkamah civil court ke, tapi hakim di rumah ni. Jadi bila kita nak membuat hukuman, nak menjatuhkan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh isteri kita, kita kena berhati-hati.
tak boleh dengar cakap orang saja, tak boleh dengar hearsay saja, tak boleh dengar orang kata banyak orang cakap tanpa kita periksa, kena tanya, kena ambil perhatian. Hakim kalau nak buat keputusan, dia kena ambil keterangan daripada dua belah pihak. Daripada kalau di mahkamah syariah ni, daripada pihak suami punya keterangan pun perlu diambil, daripada pihak isteri pun perlu diambil. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh suami atau oleh isteri itu boleh dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Isteri boleh menyanggah atau menyangkal pendapat ataupun keterangan yang diberikan oleh si suami kalau dia dapati bahawa keterangan itu tak benar, tak tepat, dan dia boleh bagi tahu dengan hakim. Suami pun boleh menyanggah pandangan isteri ataupun pendapat isteri kalau didapati pandangan situ tak tepat ataupun tidak sampai kepada apa yang cerita yang sebenar. Dan dalam hal seperti inilah hakim akan menggunakan kebijaksanaannya untuk menentukan siapakah sebenarnya yang buat silap ni dalam perkara ini. Jadi kalau hakim pun dikendaki berbuat demikian, maka kita dalam rumah tangga pun, kalau kita jadi suami pun, ketika kita nak mengadili isteri kita yang kita rasa buat salah, atau orang mengadu bersalah, atau kita nak mengadili anak-anak kita yang nakal dan sebagainya, kita kena berlaku adil. Maknanya kita kena dengar juga keterangan isteri kita. Kalau kita nak marah anak kita, kita dengar orang cakap begitu dan begini, kita kena tanya dengan anak kita. Bukan kita main boleh, orang kata tu paksa dia ikut pendapat kita. Tanya pandangan dia. Kalau dia buat salah pun, kita tanya pandangan dia, macam mana kau boleh buat begini, kenapa sampai hati, apa dia punya kelebihan yang kamu buat gini. Kalau tak ada kelebihan, kita terangkan. Kalau itu ada kelebihan dan ada yang sesuatu yang boleh kita perbaiki, ubah elok, orang kata tu, kita ubahlah elok, buat amendment dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kamu nak memutuskan sesuatu, nak meleraikan sesuatu, nak menjatuhkan keputusan dan sebagainya, hukumlah dengan adil. Nak melakukan hukum dengan adil perlu kepada penyiasatan. Bukan tengok sekali pandang saja terus betul, tidak. Kalau berlaku antara dua perkara orang ni, kena dua-dua kena tanya, bukan satu saja. Kalau seorang suami datang mengadu begitu begini kepada kita, kita nak kena tahu pula apa pula keterangan isteri. Banyak kadang-kadang isteri telefon saya, jumpa kat masjid mana-mana ya, nak ceritakan masalah rumah tangga. Saya kata dengan dia, saya tak boleh buat keputusan dengan hanya mendengar keterangan awak saja. Kalau nak minta saya nasihatkan, nak minta saya kaunseling, cuba bagi tahu dengan suami, dia tak jumpa saya. Kalau dia kata dia tidak, kita pinjamlah mana-mana masjid, nanti saya akan usahakan kat mana masjid mana yang boleh pinjam bilik je, bukan pinjam apa kan, sebab kita tak ada office lagi kan. Biasa masjid akan benarkan. Kita pinjamlah mana-mana masjid yang ada bilik tu untuk kaunseling. Di situ kita cari uraian. Jadi bila kita dapat dengar dua-dua pihak, jadi kita boleh tahu apa kesilapan, apa punca kesilapan. Kalau kita dengar satu pihak saja, maknanya kita percaya cakap dia. Sebab tu bagi saya, kata awak, orang telefon banyak kali, kata awak jangan buang masa lah. Tak asyik telefon saya cakap suami saya begini-begini. Kan saya dah bagi tahu dengan awak, tanya dengan suami, dia tak jumpa saya. Oh, dia tak nak sudah. Dah tak ada apa-apa, uruskanlah. Kalau dia dah tak nak, awak berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan dia jadi orang yang lembut, dia orang yang diberi petunjuk. Sebab saya tak tahu cerita awak ni bukan main, cakap panjang lagi. Entah mungkin orang ni panjang cakapnya menyebabkan suami tu geram. Saya kata panggil suami, cakap baik-baik, mari kita jumpa Ustaz Salim. Mungkin Ustaz Salim boleh beri kita nasihat, boleh tunjukkan kita mana kesilapan kita, jadi kita buat cara yang baru. Dia cakap tak mau cerai, kalau boleh tak mau bercerai, kalau boleh nak baik. Saya kata awak berusahalah kalau nak berbaik dan sebagainya. Kalau saya tengok awak bercakap ni, awak banyak bercakap. Tu saya cakap ni, kalau tengok cara awak bercakap dengan saya, awak banyak bercakap. Kalau dah banyak bercakap macam ini, saya dengar pun bingit. Apalagi suami yang hari-hari menghadap awak. Jadi saya tak mau buat conclusion macam itulah, saya kata ya. Saya buat secara kesimpulan ni, yang awak banyak cakap saya tak mau buat. Tapi lebih baik panggil suami berdepan dengan saya, kita bincang. Kat masjid tu banyak barakah, banyak rahmah.
Mudah-mudahan bila masuk ke masjid, barakah masjid tu mencucuri kepala awak, mencucuri badan dia, jadi awak berdua jadi orang baik. Mana tahu kehendak Allah tu boleh berlaku bila-bila kan. Tapi masih lagi tak jadi bila dah masih tak dia satu masa nak jumpa saya kata, awak yang orang ni, minta maaf lah, saya tak berjumpa awak lah, saya pasal benda ni sama, saya katakan. Selagi awak tak fixkan satu masa untuk jumpa saya dengan suami awak, sampai bila pun awak tak boleh selesai lah. Kalau dengar cakap awak je tak boleh. Jadi sebab itu saya katakan bila kita nak buat keputusan bukan satu perkara yang mudah. Dia adalah satu perkara yang rumit. Dan kita mesti berlaku adil kepada dua belah pihak. Kalau dengan anak-anak pun kita berlaku adil lah dengan anak. Kita kena tanya anak, apa masalah dia? Kalau dia tak lulus ke, tanya dia, apa masalah dia? Agak masalah pelajaran ni, mata pelajaran ni susah sangat ke? Kalau susah, boleh abah ataupun ayah offer supaya kamu pergilah pergi ambil tuition atau ambil tutor, datang ke rumah ke mana-mana, boleh tak? Jadi kita perbaiki daripada awal lagi. Bukan tengok fail aja terus marah aja. Makin meradang budak ni, makin dia tak ada semangat. Kita tengok dia fail, tak apa. Cuba siasat sesuatu, apa susahnya yang ini sampai fail. Kalau susah dan sebagainya, cuba kita cari kaunselor, cari tutor, boleh ajar. Sampai itu jangan lupa ingatkan dia selalu sembahyang dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Tuhan lembutkan hati, terangkan hati. Mudah-mudahan bila belajar je, cikgu cakap, teacher cakap, belum cakap pun dah faham. Baru starting dah boleh faham. Kan boleh orang-orang yang gifted tu kan. Jangan lupa kepada Allah. Selalulah berdoa, dekat-dekat diri kepada Allah. Bila hari Jumaat sembahyang kat masjid tu, kalau duit berapa sen, 3 ringgit, 50 sen, masukkan tabung. Itu semua membersihkan hati, mencerahkan otak, menerangkan fikiran. Ajar dia. Itu maknanya kita berlaku adil lah dengan kita punya anak kan. Bukan main hantam, main marah je begitu saja kan. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihatnya. Jadi kalau kita tengok tu menunjukkan bahawa apa yang diterangkan oleh Allah, yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu sesungguhnya itu dengan sebenarnya itu semua sebagai satu pengajaran kepada kita agar kita tahu bagaimana cara nak menyelesaikan masalah, bagaimana nak membuat satu keputusan. Bukan buat sembarangan saja dan bukan buat ikut hati saja. Memanglah kalau kita dengar satu pihak, kita akan terus melenting. Lebih-lebih lagi kalau kita sebagai bapa mertua. Kalau bapa mertua, anak kita mengadu tentang suaminya atau anak kita mengadu tentang isterinya, nanti kita dah tentu akan menyebelahi anak kita, kerana kita tahu anak kita ni tentu tak cakap bohong. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai seorang hamba Allah yang soleh, ingat firman Allah ni. Dalam firman Allah ni Tuhan mengatakan, kalau kamu nak buat keputusan, buatlah keputusan dengan adil. Apabila kamu nak buat keputusan dengan adil, kamu kena tanya, kena ambil maklumat, dapatkan data-data ataupun keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkenaan. Kalau yang datang tu anak kita mengadukan tentang suaminya, kena panggil suaminya, apa masalahnya. Bukan terus kita percaya bulan-bulan kepada cakap-cakap anak kita. Kebanyakan yang bapak-bapak ni, mak bapak-bapak mertua yang kat rumah-rumah ni, kebanyakan ni semuanya berat sebelah. Dengan anak cakap je percaya, tak mau dengar anak menantu, tak mau ambil tahu. Sebab dah memang semula jadilah agaknya. Bila anak kita cakap, tentu kita percaya. Terus dengan sini perasaan benci kepada anak menantu tu timbul. Betul tak? Betul tak? Mesti timbul. Sebab kita tahu, kita geram. Pertama sekali bila dia kata anak kita dia begitu dan sebagainya, kita geram. Kenapa kau buat dengan aku begini sedangkan aku tak pernah buat? Itu jangkaan kita setelah mendengar keterangan anak. Dah dengar tak keterangan anak menantu? Ada seorang mak mertua, begitulah dia kata, dia pukul anak saya, isteri saya dan sebagainya. Bila saya jumpa, dia kata,
mak mertua saya ada cakap dengan ustaz dia. Yang anaknya ni tendang saya, ludah saya, ada cakap. Siapa yang mula pukul dulu? Itu mak mertua, mak tak cakap. Anak tak akan cakap dengan mak, tadi abang tu tadi pukul saya. Dia tak cakap yang dia tendang dulu. Dia tak cakap yang dia ludah dulu. Dia tak cakap. Anak tak cakap dengan mak. Tapi saya ludah dia dulu mak. Tendang. Tentu maknya kata, oh kau ni patutlah kau kena pukul pasal kau tendang kau. Dia tak cakap. Yang dia cakap, dia mengadu dia kena pukul. Jadi si mak pun dah taruh prasangka yang buruk kepada anak menantu, yang konon ni orang ni ganas, orang ni bengis, tak layak jadi anak menantu atau suami kepada anakku. Tapi bila saya tanya, dia cakap mak mertua saya cakap tak dengan ustaz? Siapa mula dulu? Dia cakap tak yang saya kena ludah, saya kena tendang? Dia ada cakap tak? Saya kata tak cakap lah. Jadi tak boleh nak belim saya seorang. Baru suami isteri dia macam mana salah. Memang dua-dua tak betul. Yang pergi ludah, pergi tendang tu pasal apa? Yang dia ni yang suami ni kau dah kena ludah tendang, kau ingat kau besar rasa kau. Dua-dua salah. Kan? Jangan nampak kalau kita nak hukumkan suami salah. Kita kalau saya hukumkan, saya kata awak dua-dua ni salah. Sebab itu kalau ada orang cakap kamar-kamar bisa bicara suami cakap lah, saya cakap ni dua-dua ni awak pembohong. Walaupun awak dah angkat sumpah, kedua-dua ni pembohong. Oh, saya cakap benar. Kalau cakap benar awak tak cakap betul. Bila awak cakap dia kata tak betul, dia cakap awak kata tak betul. Mana yang betul? Maknanya awak berdua-dua ni pembohong, saya kata. Jadi kita dah jatuhkan hukum macam baru dia kalang kabut kan. Jadi dalam kes suami isteri macam yang saya terangkan tadi, kalau kita dengan anak kita je, dah tentu kita akan blame anak menantu kita, seolah-olah dia lah yang 100% salah kerana menggunakan kekasaran. Padahal anaknya yang mulakan kekasaran, anaknya yang orang kata mengajak ataupun merangkap suami itu supaya pukul dia, kerana dengan ludahan dan dengan tendangan begitu menyebabkan suami kurang sabar, lantas mengambil tindakan yang lebih agresif daripada yang dilakukan oleh oleh istrinya, kerana istrinya agresif. Sebab itu kita tak disuruh agresif. Suami dalam Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, peliharalah atau layanlah isteri kamu dengan cara yang baik. Orang perempuan pun di dalam Al-Quran, dalam hadis pun Nabi mengatakan perempuan yang salihah itu ialah perempuan yang taat kepada suaminya, yang mengembirakan hati suami bila suami melihat, yang jaga kehormatannya bila suami tak ada di rumah. Jadi tak ada yang kata yang ludah suaminya, tak ada, ataupun yang tendang suami pun tak ada. Al-Quran pun tak kata pada suami yang hentam, yang pukul isteri, tak ada pun. Jadi langgar hukum Allah, langgar hukum Rasulullah SAW. Jadi bila kita dah langgar hukum Allah, hukum Rasulullah, sedangkan hukum Allah dan hukum Rasulullah yang datang dari Allah juga adalah peraturan hidup kita, tapi kita langgar, takkan boleh kita hidup bahagia. Kalau kita ada kereta, kita langgar peraturan yang buat kereta, kereta, orang yang buat kereta kata mesti pakai minyak petrol, kita tukar minyak petrol dah mahal sangat, beli minyak tanah. Apa jadi kereta kita? Yang buat kereta peraturan kata mesti tukar minyak hitam, kita beli minyak makan. Minyak makan akan tak apa, minyak kelapa murah sikit, kita beli minyak jagung. Biar ada sikit. Habis kereta kita. Jadi kalau yang peraturan mengatakan minyak enjin yang warna hitam itulah, walaupun mahal kena tukar minyak enjin. Kalau umpamanya minyak petrol, nak jalan mesti guna petrol, minyak petrol lah. Kita tak boleh bateri kereta tu tak boleh dengan bateri lampu suluh. Kita kumpul banyak-banyak ikat, tak boleh jadi juga. Begitulah peraturan Allah. Bila Allah telah tetapkan peraturan itu kepada manusia, kerana manusia ini ciptaan Allah, dia saja yang tahu peraturannya. Dia dah tetapkan peraturan, kita langgar, macam mana nak bahagia? Betul tak? Kalau kita langgar peraturan kereta, pencipta kereta kita rosak.
Tak boleh jalan, tak boleh bergerak kerana pandai-pandai kita tukar peraturan. Daripada minyak petrol pakai minyak tanah, daripada minyak enjin kita pakai minyak makan ataupun minyak jagung. Salah sendiri. Begitulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun segala apa yang diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang wajib diikut. Masa nampaknya tak mengizinkan lah ya. Dah 25 minit semua nak pergi kerja kan. Jadi kita berhenti di sini dulu. Minggu depan bukan saya lah yang akan memimpin kuliah ni, kerana ada jemputan. Saya pun tak tahu Ustaz Azmi kata ada Habib siapa pun saya tak tahu. Jadi kita jumpa lagi 2 minggu, sambung lagi beberapa ayat lain yang menerangkan tentang pentingnya amanah terhadap diri kita. Jadi itu saja yang kita dapat kita bincangkan. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa khtim bis salihati a'malana wa ajalana ya Allah ya Rahman ya Karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil